رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عمل لا يرفع ومن دعوة لا يستجاب لها. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami daripada ilmu yang tidak manfaat, ya Allah. Jauhkanlah kami daripada hati yang tidak pernah khusyuk, ya Allah. Jauhkanlah kami daripada nafsu yang tidak pernah kenyang, ya Allah. Jauhkanlah kami daripada amalan yang tidak diterima-Mu, ya Allah. Jauhkanlah kami daripada niat yang tidak ikhlas saat menuntut ilmu-Mu, ya Allah. Jauhkanlah kami daripada perkara yang tidak beradab ketika kami menuntut ilmu-Mu, ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah. Syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat muslimat yang dirahmati oleh Allah. Moga Allah Taala merahmati kita sempena kita memasuki bulan kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak lama lagi dah, insya-Allah. Isnin depan kita sama-sama akan menyambut bulan kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, kita buka muka surat 49, tajuk yang ke-18. Ada. Buka surat 51, tajuk ke-19. Iaitu tajuknya kenangan manis buat 3 orang sahabat muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu ayat kalau kita tengok daripada surah At-Taubah ayat 118. Kita mulakan dengan bacaan, insya-Allah kita akan sama-sama menceritakan apa yang terjadi di sebalik ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. Surah At-Taubah ayat 118. Dan Allah menerima taubat 3 orang yang ditangguhkan penerimaan taubat mereka hingga apabila bumi yang luas ini terasa sempit kepada mereka kerana mereka dipulaukan dan hati mereka pula menjadi sempit kerana menanggung duka cita, serta mereka yakin bahawa tidak ada tempat untuk mereka lari dari kemurkaan Allah melainkan kembali bertaubat kepadanya. Kemudian Allah memberi taufik serta menerima taubat mereka supaya mereka kekal bertaubat. Sesungguhnya Allah dialah penerima taubat bagi yang maha mengasihani. Muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang dirakamkan dalam surah At-Taubah ayat 118 ini mempunyai kisah kenangan 3 orang sahabat. 3 orang sahabat ni, masya-Allah tabarakallah, kenangan dan pengajaran yang berlaku kepada mereka sehingga kan mereka dikenang dalam sejarah Islam, dirakam, dicerita untuk kita generasi-generasi baru ni, muslimat yang dirahmati oleh Allah, untuk kita ambil sebagai pengajaran, untuk kita jadikan sebagai panduan dalam kehidupan kita. Siapa 3 orang sahabat yang mengalami kenangan yang paling indah ni? Iaitu namanya yang pertama Ka'ab bin Malik.
Ka'ab bin Malik masih muda lagi ketika peristiwa itu berlaku. Yang kedua Hilal bin Umayyah. Dan yang ketiga Mirarah bin Rabi'. 3 orang sahabat ni, Masya Allah, tabarakallah, berlaku satu peristiwa yang besar kepada mereka. Sehingga kan kisah mereka dirakamkan dalam Al-Quran. Ayat Al-Quran ini dinanti-nantikan oleh mereka bertiga untuk bagi menentukan bahawasanya apakah taubat mereka telah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, mereka bebas daripada pemulauan daripada baginda sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat muslim yang lain. Okey. Kisahnya macam ni muslimat. Ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balik, baru pulang lah, kita kata baru balik daripada peperangan Tabuk. Baru balik daripada peperangan Tabuk. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam singgah ke sebuah masjid untuk solat. Masa itulah Rasulullah disambut meriah oleh semua kaum muslimin. Sebab apa? Kalau kita tengok peperangan Tabuk ni muslimat, peperangan yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi dengan para sahabat-sahabat muslimin di Madinah. Orang-orang munafik yang pergi pada ketika tu, mereka tak janji saja nak pergi, tapi mereka tak pergi. Mereka tunggu tinggal di tempat masing-masing dengan alasan-alasan yang mereka akan cerita, akan berikan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Namun dalam proses peperangan Tabuk tu, ketika Rasulullah nak pergi, ini diceritakan sendiri oleh seorang sahabat yang bernama Ka'ab bin Malik. Dalam pemergian para sahabat-sahabat muslimin yang lain, kata Ka'ab bin Malik pada ketika itu bahawasanya ada 3 orang sahabat muslimin yang lain yang tidak pergi, yang mana mereka ini tertinggal bukan atas alasan-alasan syar'i. Maksud kata bukan keuzuran syar'i. Ataupun bukan kerana terhalang daripada apa-apa. Mereka mampu sebenarnya untuk pergi, tetapi mereka tidak pergi. Macam tu. Okey, jadi bila mana kata Ka'ab bin Malik, asalnya Ka'ab bin Malik dah bersedia dah dengan 2 ekor tunggangan. Maksud kata diberi kelapangan oleh Allah, kemudahan oleh Allah untuk sama-sama pergi berperang dengan baginda sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Tabuk. Diberi kelapangan ni, kata muslimat, mudah kita nak faham, diberi kita kata jalan yang mudah untuk menyertai peperangan tersebut. Tidak ada apa yang dapat menghalang. Kecuali yang menghalang itu adalah sifat berlengah-lengah. Oh, it's okay, tak apa, cuaca cantik, biarlah tak apa, nanti dia orang nak keluar nanti, aku pun pergilah sekali. Macam tu. Lalu dia berlengah-lengah di rumahnya. Masya Allah, tabarakallah. Sampai dah para muslimin, tentera baginda sallallahu alaihi wasallam telah pun keluar ke sempadan. Dia tengok, mungkin sempat kot, tak apa, kejap lagi, mungkin lagi sempat. Tak pergi lagi. Kemudian sehinggalah mereka itu pun terlepas daripada sempadan. Masya Allah, tabarakallah. Pada saat itu, timbullah penyesalan. Namun, penyesalan itu tidaklah yang menyebabkan bahawasanya 3 orang sahabat ini bergegas untuk mengejar. Cuma timbul sedikit penyesalan. Bila mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang daripada peperangan Tabuk, maka disambut oleh orang muslimin yang lain dengan begitu meriah. Rasulullah kebiasaan pulang daripada peperangan, Rasulullah akan singgah di sebuah masjid. Di mana dalam masjid itu Rasulullah akan solat berehat seketika. Ini di antara yang dianjurkan kepada para suami yang berpergian, bila nak balik ke rumah, jangan terus terik sampai ke rumah. Dia mesti singgah satu surau ke masjid ke, bersihkan diri,
solat 2 rakaat dan sebagainya lah kan, barulah boleh pulang ke rumah. Dia tak direct. Ini yang di antara sunnah yang jarang diamalkan. Biasanya bila kita berpergian jauh, kita akan terus sampai ke rumah, direct sampai rumah kan. Jadi apa-apa keburukan di luar ni akan direct terus sampai ke rumah. Okey, jadi muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepulangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disambut meriah oleh semua muslimin yang memang mereka ni sedia menunggu, menanti-nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pintu kota Madinah. Seronok nak menunggu kedatangan baginda sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu muslimat, antara dia kata keseronokan yang dizahirkan oleh mereka kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, yakni dengan mengalunkan nasyid dan sebagainya. Maksud kata di sini menunjukkan bahawasanya Islam tidak menghalang untuk berhibur, tetapi hiburan bagaimana yang dibenarkan oleh syarak. Masya-Allah, tabarakallah. Jadi pada ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke kota Madinah, nasyid yang mereka alunkan seperti mana nasyid yang mereka pernah alunkan ketika mana Rasulullah mula-mula sampai ke kota Madinah. Kalau muslimat ingat, nasyid apa tu biasanya yang kita ingat? Ni kita nak masuk bulan Maulid ni. Kita perbanyakkan selawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Selawat ni spesialnya muslimat. Tengah kita masak boleh selawat, tengah tengok TV boleh selawat, tengah tengok drama boleh selawat, tengah bersembang dengan sahabat boleh selawat, tengah tiba-tiba terdengar lagu-lagu pun kita masih boleh berselawat. Itu special. Apa jua keadaan kita boleh berselawat. Tapi janganlah sampai pilih tempat yang hina untuk kita berselawat, seperti masuk ke dalam toilet dan sebagainya. Okey, kita berbaring boleh selawat dan sebagainya. Itu spesialnya selawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi nak masuk bulan Maulid ni, di antara nasyid yang mereka sambut baginda sallallahu alaihi wasallam, Tala'al badru alaina. Mereka menyambut baginda dengan paluan kompang dan nasyid-nasyid yang sebagaimana mereka sambut ketika kepulangan baginda ataupun kedatangan baginda kali pertama daripada kota Mekah ke kota Madinah. Muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila Rasulullah duduk dalam masjid, maka berdatanganlah ramai orang berkumpul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di celah-celah tu muslimat bukan seorang, ramai orang-orang munafik. Orang-orang munafik ni muslimat, mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan alasan nak cerita, nak bohong Rasulullah, nak tipu Rasulullah ni. Alasan-alasan yang mereka berikan wallahu alam, sama ada munasabah ataupun tidak munasabah diberikan kepada Rasulullah. Kenapa mereka ni tak dapat ikut berperang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada peperangan Tabuk? Sebagaimana yang kita faham muslimat, walaupun hari ini disebut mereka ini orang munafik, tapi masa zaman baginda sallallahu alaihi wasallam, orang munafik ini yang mana tidak dikenali, tidak disebut sebagai orang munafik. Macam tu. Sebab apa? Kemunafikan mereka dirahsiakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Hanya dapat dikenali, hanya dapat diketahui oleh seorang sahabat saja, iaitu penyimpan rahsia besar Rasulullah SAW, iaitu Zaid bin Harithah. Masya Allah, tabarakallah. Itu penyimpan rahsia baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu, bila orang munafik ni datang, wajah mereka, zahir mereka nampak Islam. Rasulullah solat, mereka solat. Orang mukmin solat, mereka ikut solat. Orang mukmin berpuasa, mereka ikut berpuasa. Jadi cuma mereka ni, orang-orang munafik ni zahir saja nampak macam suka Islam, tapi dalam hati mereka memang kafir. Mereka mencari kesempatan untuk menghancurkan Islam.
Kan kita faham di Madinah ada 3 orang, ada 3 puak Yahudi terbesar. Bani Quraizah, Bani Qainuqa, Bani Nadir. Maka orang-orang munafik ini mereka sangat bersekongkol dengan orang-orang puak-puak Yahudi ini. Mereka turut merancang. Masa Rasulullah SAW pergi dalam peperangan Tabuk, mereka merancang Rasulullah mungkin tak sampai balik ke Madinah. Mereka rancang untuk membunuh Rasulullah di pertengahan jalan. Dalam riwayat yang lain menceritakan sedemikian. Masya Allah, tabarakallah. Muslimat yang dirahmati oleh Allah. Kesempatan demi kesempatan, peluang demi peluang, mereka cuba cari untuk nak membunuh baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang mana orang munafik ini diketuai oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Kalau kita dengar pasal kisah orang munafik ni muslimat, sebenarnya kita takut. Sebab apa? Daripada dulu sampai sekarang, orang munafik ini zahirnya memang nampak Islam. Tetapi hati-hati mereka memang sangat bencikan Islam. Kita bimbang sampai hari ini ada di kalangan-kalangan kita. Orang-orang yang zahir dia nampak Islamik, tetapi hati mereka sangat bencikan kepada Islam. Di antaranya, dalam satu hadis Rasulullah sebut, ciri-ciri sifat orang munafik ni, ada 3 ciri yang terbesar. Dan ciri-ciri ini kadang-kadang kita lihat ada kepada orang-orang Islam. Itu kita takut. Kata Rasulullah yang pertama, idza haddatha kadzaba. Bila mereka ni cakap, mereka tipu. Bila bercakap saja, kalam yang keluar saja, percakapan mereka itu tidak benar. Banyak nipunya. Macam tu. Sukar nak dipercayai. Pernah tak kita jumpa orang yang macam tu? Daripada ofis kita ke, di kejiranan kita ke, di kampung kita ke, masyarakat setempat kita ke. Pernah tak bila kita dengar dia cakap, kemudian ada orang ingatkan. Bila dia bercakap tu hati-hati, daripada 10 perkataan dia cakap, 1 pun belum tentu boleh percaya. Kalau sampai macam tu, hati-hati. Walaupun Islam, Rasulullah ingatkan kita jangan sampai ada ciri-ciri munafik dalam diri kita. Wal'ayazubillah. Bila bercakap, asalkan bercakap, menipu. Ini kerja mereka. Waktu mereka bagi alasan kepada Rasulullah SAW, alasan tu sama ada munasabah atau tidak munasabah, Rasulullah tahu dah kata mereka menipu. Namun Rasulullah terima je. Rasulullah tak kisah. Betul tak? Tak kisah, biarlah. Dah tahu dah mereka ni orang munafik. Dah tahu dah alasan mereka sekian. Sebab mereka bercakap, mereka akan menipu. Nak mengelakkan. Sebab apa? Mereka ingat bila mereka dapat pengampunan. Contohnya lah, pengampunan daripada Rasulullah. Maka mereka seperti boleh menjalani penipuan seperti biasa. Mereka tidak tahu bahawasanya penipuan mereka itu Allah Ta'ala khabarkan kepada Rasulullah SAW. Kemudian, wa idza wa'ada akhlafa. Bila mereka berjanji, bila mereka diberi amanah, bila mereka berjanji, mereka akan mungkir. Wa idza wa'ada akhlafa. Bila mereka berjanji, mereka mungkir. Sebab apa? Masa Rasulullah mula-mula nak keluar pada peperangan Tabuk, mereka ni juga berjanji nak bersama-sama dalam peperangan Tabuk. Tetapi bila Rasulullah dah berangkat, mereka kembali. Itu perangai orang munafik. Janji nak ikut ni, janji nak join sekali. Isi nama dah dalam list, tapi last minute tarik diri. Last minute tarik diri. Tanpa alasan. Kemudian, begitu juga mereka bila mereka diberi amanah, wa idza utumina khana. Bila diberi amanah, mereka akan khianat. Itu ciri-ciri sifat munafik yang terbesar. Yang boleh kita tengok, kalau dulu Rasulullah khususkan kepada orang munafik. Hari ini, orang Islam pun ada ciri-ciri tersebut. Wal'ayazubillah. Bimbang dengan ciri-ciri terbesar ini akan membawa
kemunafikan dalam hati mereka. Walaupun rupa Islam dan sebagainya. Sebab tu, bila mereka jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam masjid menyatakan alasan-alasan mereka, Rasulullah dah tahu, Rasulullah abaikan. Tak apalah. Okeylah, dah kamu kata macam tu. Dah kamu beralasan macam tu. Okey, tak apa, silakan. Sedangkan 3 orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak pergi berperang dengan Rasulullah ini, 3 orang sahabat ini, kata Ka'ab bin Malik, menceritakan tentang situasinya. Dia menyatakan bahawasanya sebelum dia mendapat berita Rasulullah akan kembali, dia dah berangan-angan dah untuk nak bercakap tipu dengan Rasulullah. Nak bagi satu alasan yang agak tipu supaya apa? Supaya dapat diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu mengampuninya. Bila mana dia mendapat khabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah sampai ke sempadan kota Madinah, tiba-tiba keinginannya untuk menipu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi ini telah pun lenyap. 3 orang sahabat ni yang bernama Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah dan Mirarah bin Rabi'. Pergilah menghadap baginda sallallahu alaihi wasallam. Kata Ka'ab bin Malik, bila dia berdepan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku bercakap dengan sejujurnya. Ya Rasulullah, pada mulanya memang aku rasa macam nak tipu supaya aku dapat pengampunanmu. Namun Allah Ta'ala mengetahui, sudah tentulah Allah Ta'ala akan khabarkan kepada engkau tentang penipuan aku. Lalu aku bercakap dengan jujur, ya Rasulullah, aku tidak ada alasan-alasan syar'i dan sebagainya. Aku tidak ada alasan sakit dan sebagainya. Cuma aku nak buat satu pengakuan, aku tak mengikuti kamu untuk pergi berperang. Maknanya mengaku salah untuk tidak pergi berperang. Saat itu, baginda sallallahu alaihi wasallam, masya-Allah muslimat yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah mengiktiraf kejujuran tersebut. Kita kata apa? Qul lil haqq walau kana murra. Katalah yang benar walaupun pahit. Betul tak? Susah nak cakap benda tu benar sebab apa? Kita tahu nanti dia punya kesan-kesan dia tu. Sebab tu yang ramai nipu, kesan-kesan tu bebek aku tipu. Mula-mula kita belajar menipu, akhirnya dia akan membekas. Kemudian orang yang menipu ni fikiran dia tak tetap. Dan orang yang menipu akhirnya orang akan tahu bahawa dia menipu. Sebab apa? Hanya kejujuran sahaja yang akan melekat di data ingatan dia. Hanya kejujuran sahaja yang akan memberi kesaksian kepada dirinya. Itu sebab orang-orang yang hadir di mahkamah sebagai saksi, dia kena bersumpah kan? Saya akan bercakap benar dan sebagainya. Namun ada juga orang yang menjadi saksi yang diupah untuk menjadi saksi palsu pun ada. Betul? Jadi mereka ni yang yang kita kata tegas dalam penipuan dia, yang pandai dalam penipuannya adalah memang ciri-ciri orang munafik. Wal'ayazubillah. Maka pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh sahabat Ka'ab bin Malik dan sahabatnya untuk kembali ke rumah masing-masing. Berdiamlah di dalam rumahnya. Masya Allah, tabarakallah. Lalu mereka ni disebut dalam perenggan ni, mereka bertiga sangat menyesali atas perbuatan mereka. Sebenarnya mereka mampu untuk mencipta alasan untuk melepaskan diri. Namun mereka sedar yang mereka hanya mampu membohongi Rasulullah, tetapi mereka tidak mampu membohongi Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah mereka pilih satu jalan untuk berterus terang kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Tindakan pertama, Rasulullah menerima kejujuran pengakuan mereka, penyesalan mereka, namun masih ada denda kepada mereka. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sekali, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka
agar mengasingkan diri. Maksud kata, asingkan diri daripada orang ramai, daripada ahli keluarga. Bayangkan muslimat, selepas 40 hari, dalam situasi yang macam tu, Rasulullah perintahkan mereka untuk diasingkan dengan ahli keluarga, isteri dan sebagainya. Mula-mula, sahabat-sahabat tak bertegur siapa. Kalau dua orang sahabat lagi, Hilal dan juga Mirarah bin Rabi', bila diasingkan mereka duduk di satu tempat, mereka tak keluar ke mana. Masing-masing menjeruk rasa kecewa, rasa menyesal, rasa sedih, semua ada. Namun Ka'ab bin Malik, masih muda lagi, dia pun teringin juga walaupun diasingkan, dia berjalan dalam pasar. Pagi-pagi dia keluar pergi pasar, carilah apa-apa yang perlu dicari. Dia pergi juga ke tempat-tempat orang ramai. Pergi juga bersolat berjamaah. Tetapi tidak ada sesiapa pun yang menegur mereka. Tak ada siapa pun tegur daripada kalangan orang Islam. Kok-koklah kan, seorang-seorang, ada juga seorang yang tegur, tak ada. Semuanya mengikut perintah baginda sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan Ka'ab bin Malik mengatakan bahawasanya sepupunya sendiri, ahli kerabatnya sendiri, seorang pun tidak bertegur sapa dengan Ka'ab bin Malik. Bayangkan muslimat, kita datang ofis ni muslimat, tak ada seorang sahabat yang mau bercakap. Sahabat kiri kanan, kalau sahabat yang kita tak suka tak cakap, kita tak kisah, ada aku kisah. Aku pun memang tak nak cakap dengan dia. Kan? Ni sahabat yang BFF kita sendiri ni. Contohlah lebih kurang macam tu kan. Sahabat semeja, sahabat yang depan meja kita, yang tepi kiri kanan kita. Yang paling sedih sahabat sekantin kita. Yang biasa duk ajak kita pergi kafeteria, pergi datang solat. Tiba-tiba sahabat tu pun tak nak bercakap dengan kita. Apa kita nak buat? Kita ni ada buat satu kesalahan, contoh dalam ofis. Kesalahan. Kemudian bos perintahkan semua orang pulau kita. Agak-agak sehari boleh gagah lagi muslimat. 2 hari boleh gagah lagi. 3 hari makan hati. Apa yang berlaku kepada 3 orang sahabat ni muslimat? 50 hari mereka dipulaukan. Lama tak? 1 bulan lebih. 1 bulan kita paling lama 30 hari. Selebihnya lagi tu 20 hari. Maksud kata 1 bulan lebih mereka ini dipulaukan. Dipulaukan bukan hanya di kalangan sahabat, bukan hanya baginda sallallahu alaihi wasallam, bahkan seluruh ahli keluarga termasuk isteri yang paling rapat dengan dia. Isteri yang tidur sebantal setilam tu, turut tidak bercakap, turut diasingkan. Allahu Akbar. Tak ada apa dah. Waktu tu kata Ka'ab bin Malik. Sedih, menderita, kesakitan bila tidak ditegur siapa oleh saudara se-Islam kita. Allahu Akbar. Masya Allah. Tabarakallah. Kemudian, dalam satu peristiwa tu kata Ka'ab bin Malik, ada satu utusan daripada pihak Raja Ghazwan. Bila mereka mendengar ada 3 orang sahabat di kalangan orang Islam yang dipulau oleh baginda sallallahu alaihi wasallam kerana tidak hadir dalam peperangan Tabuk. Maka mereka guna kesempatan ni. Mereka kirim satu surat kepada Ka'ab bin Malik. Surat itu bila sampai kepada Ka'ab bin Malik, Ka'ab bin Malik pun buka baca. Kami mendengar bahawasanya kamu dipulau oleh Muhammad. Kamu dipulau oleh sahabat-sahabat. Kamu dipulau oleh orang sekeliling kamu. Tak apa. Kamu datanglah kepada kami akan sambut kamu, kami akan layan kamu sebaik-baiknya. Bukan main. Surat tersebut tawaran daripada orang kafir kepada Ka'ab bin Malik. Masya Allah, tabarakallah. Kalau muslimat agak-agak kita lah, analogi dengan kita lah. Tiba-tiba nampak macam orang sekeliling kita tak peduli kita, pulau kita. Keluarga pulau kita. Sahabat-sahabat kita pulau kita, semua pulau kita.
Tiba-tiba ada satu tawaran daripada tempat lain untuk kita pergi ke sana. Agak-agak apa tindakan kita? Tunggu apa lagi? Angkat kaki lah kan. Di sini macam tak ada orang hargai. Betul tak? Rasa macam tak dihargai, datanglah bisikan-bisikan kecil. Padahal kesalahan yang diciptakan tu siapa? Kita. Itu sebab salah satu daripada bentuk taubat. Jangan anggap bila kita taubat muslimat, bila kita bertaubat, is okay. Semuanya berjalan lancar. Bila kita bertaubat berarti kita dah ada iman. Iman kita yang mula menapak ni, bukan dia menapak duduk saja-saja. Allah Ta'ala akan uji dia. Betul tak? Nak menentukan bahawa sejauh mana taubat kita, benar, ikhlas ataupun tidak. Akan datang ujian demi ujian. Pernah tak muslimat dengar ungkapan, masa aku jahil dulu, masa aku tak bertaubat dulu, masa aku tak baik dulu ni, segala kerja buat aku mudah aja. Aku nak buat apa saja aku dapat buat. Rezeki datang melimpah ruah. Apa saja aku mudah nak buat. Bila aku dah bertaubat, bila aku dah jadi baik, bila aku dah start solat 5 waktu tak pernah tinggal, bila aku dah puasa di bulan Ramadan dengan sebaiknya, bila aku dah start mula berzakat, datang berbagai ujian menyusahkan kehidupan aku. Pernah tak kita dengar ayat tu? Sekejap suami sakit, sekejap kemalangan, sekejap harta benda disita dan sebagainya. Maksud kata bila kita mula dekat dengan Allah, kita diuji macam-macam. Muslimat bayangkan, inilah ujian orang yang bertaubat. Jangan ingat bila kita bertaubat, kita akan mudah mendapat kesenangan. Itu maksud kata taubat kita nak dapat sebahagian kesenangan kepada kita. Ikhlas tak taubat kita di situ? Kita boleh ukur ketika datangnya ujian. Ada muslimat, seorang hamba Allah bagi tahu dekat saya, Ustazah, saya hairan lah. Bila saya dah mula tutup aurat sempurna, bila dah saya solat 5 waktu tak pernah tinggal, macam-macam saya kena uji Ustazah. Habis harta benda saya. Suami saya jadi kaki perempuan. Padahal dulu suami saya caring, sporting dengan saya. Sayang saya. Bila saya mula jadi baik, semua berlaku perkara-perkara yang saya tak ingin. Maka apa jawab kita? Masya Allah, muslimat yang dirahmati oleh Allah. Bila kita start bertaubat, Allah Ta'ala nak menguji sejauh mana kebenaran taubat kita. Sejauh mana ikhlasnya taubat kita pergi. Sebab itulah kita diuji. Kalau benar-benar kita ikhlas dalam bertaubat, kita dah tak peduli semua tu. Kita tak peduli rintangan yang merintangi kita. Sebab apa? Tidakkah orang itu bila dia mengaku dia beriman, maka dia akan diuji. Bila Allah Ta'ala mengesan kita macam tu, maka zahirkanlah kebenaran pada taubat kita. Inilah yang berlaku kepada Ka'ab bin Malik. Bila dia memang bertaubat sungguh-sungguh, hidup dalam pemulauan, hidup dalam penyesalan, tiba-tiba datang tawaran. Masya Allah, tabarakallah. Kalau ikut hati itu nak pergi, betul tak? Boleh pergi tu. Boleh saja tinggallah. Nyahlah orang-orang yang memulau aku. Tak kisah. Tetapi sebab Ka'ab bin Malik dan 2 orang sahabat lagi ini adalah orang yang benar-benar bertaubat kepada Allah. Penyesalan yang mana penyesalan mereka ini bersungguh-sungguh kepada Allah. Maka apabila mereka menerima tawaran demi tawaran, mereka tidak mengindahkan. Bahkan Ka'ab bin Malik, bila selesai baca surat itu saja, Ka'ab bin Malik terus membakar surat tersebut untuk menghilangkan fitnah. Bayangkan bila surat itu datang, tiba-tiba orang lain dapat baca pula, tersebar pula berita, Ka'ab bin Malik telah menerima tawaran daripada pihak luar untuk keluar daripada pemulauan tersebut. Wal'iyazbillah. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian, mereka bertiga ni menerima hukuman tersebut dengan hati yang lapang.
Walaupun mereka nanti akan melalui kesempitan demi kesempitan. Hasil daripada penyesalan mereka, hasil daripada apa yang mereka lakukan, mereka mengaku sungguh-sungguh itu kesilapan mereka, maka apa saja yang diperintahkan terhadap diri mereka, hukuman kepada diri mereka, mereka terima dengan lapang. Begitu juga kepada kita. Bila ingin kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada dosa-dosa lalu kita, apa sahaja kesan selepas tu, kita akan berlapang dada. Bayangkan bila kita nak bertaubat muslimat, ada saja ujian rintangan. Maka itulah resepinya untuk kita terima dengan hati yang lapang. Kemudian, sekalipun daripada sudut yang kita lihat, suasana permulaan tersebut membuatkan mereka rasa terpukul. Siapa tak rasa terpukul bila diberi kita kata ujian ataupun bila diberi hukuman? Kalau kita tengok banduan-banduan daripada penjara, contohlah. Ada banduan yang mereka tak boleh terima bila mereka dimasukkan. Barangkali atas apa yang mereka tak lakukan. Ataupun atas mereka lakukan tetapi mereka memang tak nak masuk. Berusaha untuk lari tetapi hasilnya tertangkap. Ada juga yang kita jumpa banduan yang memang pada asalnya mereka lari daripada hukuman, tetapi setelah mana mereka ditangkap dan dibicarakan kemudian diberi hukuman, mereka lapang dan redha. Atas asbab apa? Atas asbab mereka kembali menyesal, bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka rela untuk diberi hukuman oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Maka pada saat itu mereka rasa tersiksa, rasa terkesan. Sebab tu kalau kita tengok kita ni pun muslimat, ketika kita ingin bertaubat, kita diberi ujian oleh Allah. Bukan tak boleh menangis, boleh ya Allah, apa yang berlaku ni padaku ya Allah, semenjak aku kembali padamu ya Allah, banyak dugaan yang aku rasa ketika ini ya Allah. Contohlah kita kata dengan rumah tangganya, dengan orang sekelilingnya, harta bendanya, semuanya berlaku ujian. Kita berhak menangis, kita berhak sedih dan kita berhak rasa terpukul. Tetapi dalam hati kita yang paling dalam, kita rasalah lapang, kita rasa tenang, kita rasa redha, lalu kita bersabar dengan ujian Allah Subhanahu Wa Taala. 50 hari permulawan tersebut, Masya Allah, Tabarakallah, genap hari yang ke-50, maka wahyu pun turun. Sahabat-sahabat lain pun waktu berlaku permulawan, mereka tak tegur pun, masing-masing menunggu wahyu daripada Allah agar memberi natijah kesan, memberi jawapan kepada permulawan tersebut. Masya Allah, Tabarakallah. Dan pada ketika itu turunlah satu berita gembira melalui firman Allah yang kita baca tadi ini dalam surah At-Taubah ayat 188. Muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Para sahabat, kita kata para sahabat, bukan erti 3 orang sahabat tu saja. Sahabat yang lain, seluruh sahabat-sahabat yang lain pada saat itu semua excited. Semua teruja, nak tunggu, nak tahu apa dia jawapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia? Kita kata kesan jawapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila mereka menerima ayat daripada surah At-Taubah tadi ini, mereka pun teruja untuk menyampaikan berita gembira itu kepada ketiga-tiga orang sahabat. Masya Allah, Tabarakallah. Di antaranya muslimat, ada yang mereka ini menarik kuda. Sahabat-sahabat ada yang berlumba-lumba mendekati khemah Ka'ab bin Malik. Nak jadi orang yang pertama boleh bagi tahu kepada Ka'ab bin Malik tentang surah yang turun kepada mereka bertiga. Semuanya seronok teruja. Kemudian, selepas mendengar berita yang membahagiakan itu, maka Ka'ab bin Malik langsung bertemu dengan baginda sallallahu alaihi wasallam yang pada ketika itu sedang berada di Masjidin Nabawi.
Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Dengan penuh kesyukuran, dengan rasa gembira yang bersangatan, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda kepada Ka'ab bin Malik, berbahagialah Ka'ab atas kebaikan yang engkau perolehi semenjak engkau dilahirkan atas muka bumi ini. Maksud kata, daripada Ka'ab bin Malik mula dilahirkan sampai hari ini, tidak ada berita yang lebih menggembirakan daripada berita hari itu. Jadi Rasulullah ungkapkan perkataan itu menggambarkan kegembiraan Ka'ab bin Malik. Bahkan kegembiraan tersebut bukan menjadi kegembiraan Ka'ab bin Malik dan dua orang sahabatnya saja, tetapi menjadi kegembiraan para sahabat-sahabat yang lain, menjadi juga kegembiraan baginda sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, tabarakallah. Ini kita kata umat Islam saling berkasih sayang. Umat Islam yang menyintai tanpa syarat. Umat Islam yang menyintai, saling menyintai kerana Allah Subhanahu wa taala. Membenci juga kerana Allah, menyintai juga kerana Allah. Lalu bila ada orang Islam yang lain menerima khabar gembira, berita gembira, orang-orang Islam yang lain turut rasa gembira. Sahabat-sahabat yang lain turut bergembira, bukan cemburu, bukan dengki, bukan marah. Sepatutnya biarlah daripada 50 hari itu bagi lajak sikit 100 hari. Kita yang teruk-teruk keluar pergi berperang, dia pula tak nak ikut. Tak ada langsung sungutan daripada mana-mana sahabat yang lain membantah keputusan ataupun jawapan Allah yang diturunkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Semua turut bergembira, Masya Allah, Tabarakallah. Semua turut bahagia. Allahu Akbar. Kemudian kata Ka'ab bin Malik, bertanya Ka'ab bin Malik dengan penuh kebahagiaan, dari siapakah datangnya berita gembira ini? Maka daripada Allah ataupun daripada Tuhan sendiri, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan berita ini adalah dari Allah. Masya Allah, tabarakallah. Lalu Sayyidina Ka'ab bin Malik sebagai tanda syukur, tanda bahagia, Ka'ab bin Malik menyerahkan seluruh harta bendanya kepada Rasulullah untuk diuruskan harta benda tersebut. Kalau kita tengok pada perangkat ini, Ka'ab menyerahkan seluruh aset yang dimilikinya kepada kaum muslimin. Namun baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawasanya simpanlah sedikit habuan, kita kata apa, habuan aset kita, habuan saham sedikit ni untuk diri dia dan juga ahli keluarganya. Simpan sikit. Kata Sayyidina Ka'ab bin Malik, dia ada simpan sedikit saja daripada harta rampasan yang dapat daripada peperangan Khaybar. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Seolah-olah ini merupakan tanda syukur, tanda gembira kepada berita yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, membebaskan 3 sahabat daripada pemulauan dan hukuman. Yang mereka takut sebenarnya adalah kebencian daripada Allah, kemurkaan daripada Allah berbanding daripada kemurkaan manusia. Bila saja mendengar berita ini adalah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dirafakkan syukur dengan menyerahkan sebahagian hartanya yang banyak tersebut kepada orang-orang muslimin sebagai tanda kesyukuran dan kebahagiaan. Masya Allah, tabarakallah. Maka pada hari itu Madinah kembali bersinar bercahaya. Masa berlaku pemulauan, 3 orang sahabatnya rasa redup, rasa mendung hati mereka. Buat kerja serba tak kenal. Rupa-rupanya bukan mereka sahaja muslimat yang dirahmati oleh Allah. Sahabat-sahabat yang lain juga rasa seolah-olah bumi Madinah ni rasa macam tak berseri, tak bersinar. Namun apabila berlaku, datang berita gembira tersebut, seolah-olah terasa hidup kembali kota Madinah. Terasa bersinar kembali kota Madinah. Masya Allah, tabarakallah. Itu kita melihat aura kemesraan, aura percakapan,
ataupun aura social beauty itu. Kalau kita hanya duduk dalam rumah kita saja tak bercakap dengan mana-mana orang, kita tak akan dapat aura-aura tersebut. Kita tak bermuamalah dengan manusia yang Allah Ta'ala ciptakan ada di keliling kita. Kita sendiri yang penjarakan diri kita ni, tak nak bercakap. Maka aura-aura yang tadi itu nama dia syifa, yang dapat membantu ketenangan, memberi ubat kepada ketenangan hati itu tidak akan datang. Daripada sini kita boleh mengambil satu ibrah, satu pengajaran kepada kita. Bahawasanya, Masya Allah, Tabarakallah, apabila pemulauan itu diangkat, kembalilah aura kota Madinah tadi. Masya Allah, Tabarakallah. Jadi muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk tajuk yang seterusnya, tajuk yang ke-20, berdakwah secara terang-terangan. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Suratul Hajj ayat 94. Oleh itu sampaikanlah secara terang-terangan apa yang diperintahkan kepada kamu wahai Muhammad, dan janganlah engkau risaukan bantahan dan tentangan kaum kafir musyrik. Kisah di sebalik ayat ini, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum diturunkan ayat ini, maka ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang baru dilantik menjadi nabi ketika itu berdakwah selama 2 tahun. 2 tahun pertama Rasulullah berdakwah secara secara diam-diam, secara rahsia, secara sembunyi-sembunyi. Daripada telinga ke telinga, daripada bisikan ke bisikan, secara sembunyi-sembunyi. Pada saat itu, umat Islam pun belum berani untuk menzahirkan ibadah mereka. Jika mereka ni yang nak melakukan amal ibadah, mereka akan pergi ke lereng-lereng bukit. Kalau kita pergi umrah kan, kita tengok di Mekah tu, di tengah-tengah kota Mekah tu, kalau kita pergi bahagian dataran, nama dia Misfalah. Itu bahagian yang kita keluar daripada Menara Jam. Itu bahagian dataran. Kalau naik sikit, kita keluar daripada Masjidil Haram, hala ke kiri, nama dia Bukit Ajiat. Belakang sikit dekat Mas'a tu, dekat tempat sa'i tu keluar, dipanggil Babus Salam. Setiap tempat hala yang kita pergi tu, sekarang ni ada yang telah di lereng-lereng bukit yang telah dibesarkan, dibuat jalan dan sebagainya, hotel dan sebagainya. Setiap tempat tu sebenarnya ada lereng-lereng bukit. Jadi sahabat yang ada pada zaman ketika baginda sallallahu alaihi wasallam, pada tahun permulaan dakwah baginda, tahun yang kedua, pertama dengan kedua itu, tahun pertama kenabian, tahun kedua kenabian. Mereka ini nak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka akan masuk ke lereng-lereng bukit. Perintah solat pada ketika itu hanya 2 rakaat. Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, semua 2 rakaat. Nanti bila Rasul sampai ke kota Madinah, barulah perintah ditambah pada waktu Zuhur, pada waktu Asar, pada waktu Maghrib dan pada waktu Isya. Waktu subuh kekal 2. Itu sebab sempadan di antara duanya, di antara 2 rakaat lagi itu adalah tahiyat awal. Itu sempadan. Pada asalnya Rasulullah diperintahkan solat bersama-sama dengan Sayyidina Jibril. 2 rakaat. Allahu Akbar. Sahabat yang baru masuk Islam ketika tu, mereka ni berdakwah, bersolat ataupun beribadah di lereng-lereng bukit. Sebab apa? Sebabnya mereka ini yang mula mengikuti baginda sallallahu alaihi wasallam terdiri daripada
terdiri daripada hamba-hamba, terdiri daripada du'afa, terdiri daripada orang-orang yang lemah, orang-orang yang biasa. Ada terdiri daripada maula, ada terdiri daripada hamba-hamba yang mana diri mereka sendiri masih dalam pegangan pegangan Tuhan mereka masing-masing. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian pada saat itu, mereka pergi ke lereng bukit di Mekah untuk bersembahyang secara sembunyi-sembunyi. Sehinggalah mereka ni sampai dapat dicapai jumlah umat Islam ketika itu 30 orang. Sampailah kepada 30 orang. Maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih rumah seorang sahabat yang bernama Arqam bin Al-Arqam. Arqam bin Abi Al-Arqam. Untuk dijadikan sebagai pusat dakwah Islam yang pertama yang berada di kota Mekah. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian masuk tahun yang keempat kenabian, turunlah ayat ini. Di mana selepas saja turun ayat ini, ayat yang kita baca tadi itu, oleh itu sampaikanlah secara berterus terang. Maksud kata Rasulullah diperintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan. Tidak lagi secara rahsia. Tidak lagi secara sembunyi-sembunyi. Tidak lagi secara kita kata yang tidak dapat diketahui ramai. Bila mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah secara terang-terangan, kerana apa? Ini dilakukan kerana untuk menjunjung perintah Allah Subhanahu wa taala, dan sudah pasti Allah taala akan beri pertolongannya nanti insya-Allah. Pada saat itu baginda sallallahu alaihi wasallam pun menaiki Bukit Safa. Kalau muslimat perasan Bukit Safa, siapa yang biasa pergi umrah? Angkat tangan. Alhamdulillah. Lalu tak Bukit Safa? Of course lah kan. Itu di antara rukun apa? Rukun umrah. Ya. Safa yang maksudnya sa'i di antara Safa dan Marwah. Rasulullah naik dekat Bukit Safa. Sekarang ni kita nampak macam tak tinggi sangat. Dulu Bukit Safa tu tinggi. Rasulullah naik dekat Bukit Safa, lalu Rasulullah menyeru, wahai Bani Fihr. Bila sebut Bani ni, kabilah-kabilah yang ada di Makkatul Mukarramah. Wahai Bani Fihr, wahai Bani Adi. Seruan ini ditujukan kepada semua kabilah Quraisy. Kata Rasulullah. Mendengar seruan ini, bila mereka dengar seruan daripada Rasulullah, seolah Rasulullah memanggil mereka, maka ramailah yang datang kepada Rasulullah keluar. Suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didengar oleh semua mereka, maka mereka pun datang. Apabila seseorang tidak dapat menghadirkan diri, maka dia akan menghantar wakilnya. Contoh dia sakit ke di rumah, tak dapat datang, lalu dia akan menghantar wakilnya untuk mengetahui apa yang berlaku kepada situasi tersebut. Salah seorang daripada mereka adalah Abu Lahab. Abu Lahab ni muslimat adalah kita kata darah daging baginda sallallahu alaihi wasallam. Darah daging baginda sallallahu alaihi wasallam. Daripada ibu yang lain. Ibu yang lain tu maksud bukannya abang baginda, bapa saudara, tapi daripada ibu yang lain. Masya Allah, tabarakallah. Termasuklah Abu Lahab dan pembesar-pembesar Quraisy yang turut hadir. Muslimat yang dirahmati oleh Allah. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diringkaskan cerita. Apa pandangan kamu sekiranya aku memberitahu bahawasanya di belakang bukit ini ada pasukan berkuda yang sedang bersiap untuk menyerang kamu? Maka mereka semua menjawab, sesungguhnya kami akan mempercayai kamu. Sebab apa? Semenjak Rasulullah dilahirkan, sampailah Rasulullah menyeru mereka di Bukit Safa, mereka tidak pernah melihat, tidak pernah mendengar, tidak pernah menyaksikan
di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang penipu bila dia bercakap. Tidak. Bahkan Rasulullah digelar sebagai Al-Amin, orang yang amanah. Sebab tu masa mereka ini, masa zaman jahiliah, mereka pernah menyimpan harta-harta benda mereka kepada Rasulullah, diamanahkan kepada Rasulullah. Dan Rasulullah menjaga sebaik-baiknya. Sampailah bila Rasulullah menyeru mereka kepada Islam, menyatakan kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka ada yang masih lagi menyimpan harta mereka walaupun mereka kafir. Sampai macam tu sekali mereka percaya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam yang memang diperakui kebaikan akhlak dan juga kita kata tingkah laku baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab dalam satu hadis kalau kita tengok muslimat disebut sebagai apa? Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Sebab akhlak Rasulullah adalah akhlak Al-Quran. Akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian mereka menjawab, ya kami mempercayainya, kami tidak pernah mendapati kamu berbohong. Itu daripada orang kafir sendiri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya aku memberi amaran kepada kamu semua tentang azab yang pedih. Rasulullah memberi amaran kepada kaumnya ketika itu, iaitu peringatan tentang azab yang pedih. Pada saat ketika itulah Abu Lahab berdiri. Abu Lahab bangun berdiri. Ingat muslimat yang dirahmati oleh Allah, anak Abu Lahab berkahwin dengan anak baginda sallallahu alaihi wasallam. Ketika tu, masa zaman jahiliah. Anak Abu Lahab berkahwin dengan anak baginda sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Abu Lahab orang pertama yang menentang baginda sallallahu alaihi wasallam. Apa terjadi kepada mereka sedangkan mereka berbisan? Abu Lahab dengan Rasulullah duduk berjiran. Maksud kata tok bisan, duduk berjiran ini. Masa belum Rasulullah berdakwah secara terang-terangan, mereka berbaik. Tetapi setelah mana Rasulullah menyeru kepada mereka, mengingati tentang azab kepada orang yang tidak mengesahkan Allah, maka kata Abu Lahab, dia pun berdiri dengan penuh kemarahan, apa dia kata? Celakalah kamu wahai Muhammad. Celakalah engkau wahai Muhammad. Apakah untuk tujuan ini kamu mengumpulkan kami? Dia rasa macam tertipu, panggil. Dia orang percaya. Kan Rasulullah tak pernah menipu. Bila Rasulullah sampaikan ayat tersebut, maka dia rasa marah, rasa tertipu, dan rasa apa yang Rasulullah nak sampaikan itu tak masuk pada akal. Lalu Allah Subhanahu wa taala pada ketika itu juga Allah Taala turunkan daripada surah Al-Apa? Tentang Abu Lahab. Al-Apa? Al-Lahab pun boleh, Al-Masad pun boleh. Surah ini turun mencelakakan Abu Lahab dan isterinya. Sampaikan di kalangan rakan-rakan ya, kawan-kawan musyrik Abu Lahab. Mereka mengatakan, Abu Lahab, kamu ni memang tak akan dapat, maksud kata, tak ada chance lah nak masuk Islam lah. Contoh kalau kamu diberi hidayah ke, kata kan, kamu diberi kelonggaran oleh Muhammad dan sebagainya, diselamatkan oleh Muhammad, kamu memang tak ada chance lah nak masuk Islam. Sebab apa? Jelas-jelas dah Tuhan Muhammad tu menolak kamu dengan ayat tersebut. Surah Al-Masad. Apa surah Al-Masad? Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Apa maksud dia? Celakalah kedua-dua tangan Abu Lahab. Dan binasalah dirinya. Yang mana bila kita baca ila akhir, bila kita baca setiap hari ke, dia adalah ayat Al-Quran yang mana bila kita baca sahaja, Masya Allah, tabarakallah, seolah-olah bacaan kita itu mencelakakan Abu Lahab.
Hartanya dan segala yang diusahakannya tidak dapat menolongnya. Kaya macam mana sekalipun, banyak macam mana harta sekalipun, di akhirat nanti, harta tadi tidak akan dapat menolong Abu Lahab. Kemudian dia akan menderita daripada bakaran api neraka yang marak menjulang. Api neraka ni muslimat bukan macam api yang terbakar dekat kita tengok dekat realiti dunia ni. Tapur gas pun kalau terkena tangan kita, sakit tak? Itu pun kita sakit dah muslimat. Bila kata api yang marak menjulang ini daripada api neraka ni sebenarnya jauh. Neraka ni jauh ke dalam. Makin dalam, makin sempit. Berpuluh-puluh, berjuta-juta tahun nak sampai ke dasar dia. Tetapi dikhususkan kepada Abu Lahab ini, satu neraka yang marak dengan api, yang apinya menjulang. Bila apinya menjulang tu, api tu sampai dinampak. Sedangkan dalamnya api neraka ni, wal'ayazubillah. Allahu Akbar, Masya Allah, tabarakallah. Khusus kepada mereka. Siksaan itu. Kemudian, dan juga isterinya. Isteri Abu Lahab, nama Ummu Jamil. Ummu Jamil ni, mereka kan jiran baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Allah Ta'ala kata seorang perempuan yang akan membawa kayu api. Di lehernya sejenis tali daripada tali yang dipintal. Wal'ayazubillah. Dua orang suami isteri ni sangat sporting, caring, matching. Untuk nak memperjahanamkan baginda sallallahu alaihi wasallam dan agama Islam. Mereka memiliki hati yang paling busuk pada ketika itu. Bayangkan, mereka adalah bisan nasab. Kemudian jiran pula. Masya Allah, tabarakallah. Dalam satu hadis disebut. Ini contoh. Yang ni, hadis ni peringatan untuk kita. La yadkhulul jannata man la ya'man jarahu bawa'iqahu. Tidak akan masuk syurga orang yang tidak mengamankan jirannya dengan sikap dia, dengan mulut dia, dengan tindakan dia. Hatta dia tak cakap banyak, tapi tetapi apa yang dia lakukan? Contoh, dia bela ayam. Duduk kat taman bela ayam. Bela kucing 20 ekor. Sampai busuk. Kalau seekor tak apa lagi. Dia tak cakap banyak. Tapi jiran dia suka tak? Tak suka bau tersebut. Itu tidak mengamankan jiran dia dengan kelakuan. Allahu Akbar, tak masuk syurga. Apatah lagi kalau sikap macam Ummu Jamil, macam Abu Lahab. Hari-hari dibentangkan duri-duri di jalan. Agar Rasulullah lalu je tepi jauh. Diletak perut-perut binatang, bangkai-bangkai binatang di depan pintu rumah baginda sallallahu alaihi wasallam. Bila Rasulullah solat, mereka akan letak di atas belakang baginda sallallahu alaihi wasallam daripada perut bangkai-bangkai binatang. Wal'ayazubillah. Allahu Akbar, Masya Allah. Itulah yang selayaknya tempat mereka tinggal di akhirat nanti. Jadi untuk ni, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesan ataupun kita kata implikasi daripada Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah untuk berdakwah secara terang-terangan, maka siksaan yang pertama Rasulullah terima daripada keluarga Abu Lahab. Bahkan diceraikan anak-anaknya daripada puteri baginda sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah untuk dua tajuk ini dapat memberi kebaikan dan manfaat kepada kita. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal.